'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This go all alone, I'm into that. Okey, bertemu kembali kita dalam Hoska Media. Hari ini saya nak share dengan anda semua salah satu menu yang sangat-sangat penting bagi Korean, iaitu kita akan buat kimchi. Okay, so if you know how to make a kimchi, baru you akan jadi a chef yang handal dekat Korea lah. So every Korean must know how to make kimchi. Okay, dia dalam pembuatan kimchi ataupun how to make kimchi ni dia ada 3 step utama lah. Okay, iaitu first yang kita perlu buat adalah kita kena bersihkan kita punya cabbage kita ni. Okay, bila kita dah bersihkan dia, lepas tu kita akan marinatekan dia dengan garam. Okay, di setiap helaian dia punya cabbage ni, and then kita akan rendam ataupun biarkan kita punya cabbage ni dalam paling kurang pun 2-3 jam jugalah, supaya cabbage kita ni akan jadi crunchy tapi lembut ataupun absorb kita punya flavoring sebentar lagi. Okay? So kita dah put aside, kita akan put aside kita punya cabbage yang telah di rendam bersama dengan garam tadi. So step kedua yang kita perlukan adalah kita nak buat dia punya paste. Okay? Step pertama kita masukkan air campuran tepung tadi. Okay? Kita masak dia bersama dengan gula kita. Okay, sepatutnya dia biar dia pekat, sebab dia lah akan menjadi kita punya paste lah. Okay, okay, bila kita punya air tepung tadi bersama gula dah pekat, kita akan sejukkan dia. Kemudian kita sejukkan dan ketepikan. So kita tunggu kita punya air tadi tu pekat. Okay, next yang kita perlu buat, okay, dalam mangkuk yang besar, okay, apa yang saya perlu adalah campurkan semua bahan ingredient kita tadi. Kita ada seperti, okay, kita ada white radish kita yang telah dipotong julienne. Okay. Saya juga masukkan kita punya carrot. Carrot ni optional lah, tak masuk pun tak apa, tapi saya suka masukkan untuk bagi dia colouring sedikit. Dan yang wajib ada adalah kita punya daun bawang. Okay? Daun bawang dan white radish adalah wajib, ingredient wajib yang kena ada untuk kimchi. Selain itu kita boleh tambah ingredient seperti daun kucai dan juga daun sup lah, boleh juga kita tambahkan dalam kita punya kimchi kita. Okay? Dia akan lagi flavor lah. Tapi untuk traditional kimchi yang wajib ada adalah white radish. Kita kena ada daun bawang kita. Okay? So next kita masukkan kita punya garlic. Okay, saya juga ada ginger. Okay, untuk garlic dan juga ginger ni kita juga boleh dia kisar dia halus. Okay, nak chop halus pun boleh, nak kisar pun boleh. Kisar akan lagi keluar air-air dia lah, juicy-juicy dia. Okay, next yang kita ada adalah kita punya Korean shrimp paste lah. Okay, yang ini kalau kita tak boleh jumpa, kita juga boleh guna kita punya macam cincaluk lah. Okay, so saya tak masuk dah garam dalam ni sebab cincaluk kita dah masin lah ya. Kita kurangkan garam sedikit. Okay, next kita perlukan
kita punya fish sauce. Okay. Dan yang ni main ingredient yang penting, iaitu kita punya Korean chili flake kita. Okay. Kalau tak ada, kita boleh masuk chili flake yang biasa pun boleh. Okay. Bagi setengah yang suka pedas, kita boleh banyakkanlah chili flake kita. Yang ni dalam 2 sudu besar. Saya gaul dulu, saya nak tengok dia punya ni dulu. Okay. Cukup ni. Okay, so saya akan tambah lagi chili flake kita, bagi banyak sikit. Okay, yang ni chili flake kita. Okay, boleh guna juga chili flake yang biasa, tapi yang ini special daripada Korea lah. Dan dia, jangan risau, dia halal. Okay. So saya suka pedas dan saya akan tambah lagi dalam kurang 2 sudu besar juga. Okey. Okay, last. Dah bau dah. Kita masukkan apa ni, kita punya tepung tadi tu. Okey, ramuan tepung kita ni ke dalam ni. Okey, lagi memekatkan kita punya ingredient yang lain lah. Gaul sebati. Okay. Okey, inilah kita punya paste untuk kimchi. Bila dah ready macam ni, last step yang kita perlu sediakan adalah ambil kita punya white cabbage yang kita dah rendam 2-3 jam bersama dengan garam tadi kan. Okey, and then apa kita perlu buat, masukkan dia ke dalam ni, selak lapisan-lapisan dia, gaul sebati. Ni buka satu-satu, masukkan dia punya ingredient. Okay, masukkan. Okay, masukkan. Lagi banyak lah, perlu banyak tak apa. Okay, so dia jadi macam tu. Okay, cantik. Tu, okay. Okay, dan kita ambil kita punya Tupperware, sebab kimchi ni sebaiknya kita akan fermentkan dia lah. Okay, kalau dekat Korea selalunya dia akan letak dalam tempayan lah. Tempayan yang ditutup rapat, kedap udara. Dan kalau musim sejuk tu dia akan tanam dia punya tempayan bersama kimchi ni di dalam tanah. Okey, lagi sedap. Okey, so diorang boleh makan sepanjang musim sejuk tu. Okey, so apa yang kita perlu buat, kita dah gaul sebati kita punya adunan paste tadi tu dengan kita punya white cabbage. So kita dah susun dalam kita punya Tupperware cantik-cantik dan tekan dia supaya udara yang terperangkap tu boleh keluar. Kita tak nak udara dia. Okey, so kita buat seterusnya, step seterusnya. Okay. Cabbage ni kita belah 4 je. Kita belah 4 dan kita buka kelopak-kelopak dia untuk kita masukkan dia punya flavouring of the paste tadi lah. Okay. Dan kita susun cantik-cantik dalam kita punya ni sambil tekan-tekan dia supaya udara dia tak terperangkap dalam tu lah. Okay. So paste yang lebihan-lebihan tu kita letak je atas ni. Okay, sedapnya. Okay, selalunya Korean dia akan suka kimchi ni fresh-fresh makan bersama nasi dia kan, sushi rice dia, ataupun makan begitu saja pun sebagai salad pun dah sedap ya. Okay, next apa yang kita perlu buat? Okay, a part of dia punya garnishing, kita ada kita punya sesame yang saya telah roasted sebentar tadi. Okay, lapkan lebihan-lebihan tadi tu.
Ni taburkan sedikit sesame. Okay, and then kita tutup rapat kita punya kimchi. Okay, now your kimchi is ready. Dia sebaiknya diperam semalaman sebelum kita hidang bersama nasi ataupun makan begitu saja-saja. Okay, terima kasih. Selamat mencuba. Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I spent 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet. Hai, jumpa lagi. Untuk menu seterusnya kita nak buat apa ni? Chef T, banyak sangat benda ni. Ini juga menu yang wajib kita tahu bila kita pergi ke Korea. Mesti kita nak pergi makan makanan Korea kan. Kita dah rasa tadi bulgogi, ada kimchi pun dah rasa. Sup, pelbagai sup semua dah makan dah. Japchae segala semua dah rasa. Okay, last kali kita akan buat bibimbap. Apa tu? Bibimbap tu ialah nasi ataupun kita panggil sebagai nasi campur lah. Dia ada apa, daging. Okay, kita akan masak dagingnya, and then ada sayur-sayur yang kita akan susun atas nasi tadi, nasi panas dan juga ada telur kita pakai telur kuning mentah. Okay. Maknanya orang panggil macam Korean meat rice, so with meat and vegetable lah. Dia sesuai untuk makan tengah hari ataupun makan malam lah. Okay, so bahan-bahannya yang tadi kita dah tunjuk. And then saya dah marinate lebih awal untuk daging. Okay, kita dah mixkan dia bersama dengan sos dan bahan-bahan dia. Okay, kita perapkan selama 30 minit. Okay, ini bahan untuk kita buat mix sos dia. Okay, kita pakai ada gochujang paste. Okay, kita masukkan ingredient lain lah And then spinach tadi, bayam kita dah celur lebih awal. Kita perahkan dia punya air. Okay, kita masukkan dia punya sos, dia punya garlic, okay, bahan-bahan yang bersama dia. Okay, so kita biarkan dia lah lebih kurang 10 minit macam tu. Okay, nasi yang dah kita masak lebih awal. Okay, pastikan nasi ni panas. Okay, sebab apa panas, Chef Amber? Kenapa? Sebabnya bila kita panas, nasi ni dihidang panas, kita akan letakkan telur kuning mentah. So telur tu akan masak di atas. Maknanya kalau makanan Korea ni untuk nasi kita memang kena pakai telur kuning yang mentah lah. Nasi panas tu yang akan tolong bantu masak. Bantu masak, steam dia tu akan masakkan Okey, sekejap. Okey, dan untuk kita punya bean sprout, toge, kita dah celur lebih awal. And then kita letakkan bahan-bahan sos dia lah. Letakkan sama macam ni lah tadi, sesame oil, garlic semua, dengan spring onion lah. Okay, bahan-bahan yang veggie yang tengok raw kat sini, yang tu kita akan masak sebentar lagi. Okay, ini bahan hiasan lah yang kita akan susun di atas nasi kita sekejap lagi. Okay, so sekarang saya akan nak minta Chef Amber sama dengan saya lah, kita buat dia punya sos dulu. Okay, bahan-bahannya mudah saja. Okay, gochujang paste tu, bahan dah ada. Okay, kita masukkan garlic. Sesame oil. Saya perasan Korea ni dia suka pakai minyak bijan, pakai bijan vinegar. Ini masukkan sedikit lah. Roasted sesame seed, gula, garam. Tak perlu tak garam terlalu banyak sebab paste ni dah masin dah dah ada rasa. So kita hanya campurkan bahan-bahan sahaja. Kita boleh letakkan sedikit air lah. Okay, kalau dia terlalu campur macam tu saja. Okey, dah siap dah. Sangat mudah. Sangat mudah dah. Okey.
Yang kita letak inilah sebelah lah bahagian ni. Okey, sekarang saya akan tunjuk cara untuk kita masak sayur-sayur tu untuk masakan Melayu Chamber biasanya kita masak sayur tu sekali semua. Tapi kali ni untuk Korea dia akan masak satu persatu. Oh, dia macam masakan Jepun lah. Sama lah Bukan berjiran. Okey. Kita akan masak. Okey, panaskan kuali. Okey. Kita masakkan kita punya irisan lobak merah Okey. Kurang 2 ke 3 minit macam tu lah. Okey. Okey, dan seterusnya kita gorengkan kita punya bawang Holland Tadi Singkawan pun buat proses sama macam carrot lah. Proses sama lah. Carrot untuk sayur kita goreng kosong lah kata Goreng kosong sehingga dia layu. Okey. Dia shining macam tu. So kita angkat dia. Satukan bersama dengan bayam kita Okey. So sekarang kita nak masakkan kita punya daging. Okay. Saya nampak kat sini kira dah ada 1, 2, 3, 4 lah. 4 sayur-sayuran. Okey. Kita terus pergi ke step yang seterusnya. Daging kita masak lagi. Yang ni pun dia menggunakan bahan perapan dia. Ada juga minyak bijan bau dia pun dah naik dah. Rasa kat lidah bau dia, rasa dia tu tak sabar nak makan. Okay, kita biar sehingga 3-4 minit macam tu lah untuk daging tu masak elok Oh, nampaknya kita punya daging pun dah masak. Dah kering. So, dah air dia kena kering lah Okey. So, semua ni dah okey lah. Siap lah untuk dihidang. Okey, untuk kita hias dan juga kita hias hingga kita boleh. So, saya bantu chef K lah untuk hidang. Kita minta tolong chef Amber. Okay, nampak menarik lah. Okay. Saya pakai tangan je lah sebab okey. Okey, yang ni hirisan timun. Okey, saya letak egg yolk lah. Tadi Chef K kata kita kena letak telur kuning yang tak masak sebab kena nasi dia panas-panas. Tapi sebab kita ni orang Malaysia. So, fahamlah orang Malaysia ni kan. Okey, irisan timun. Okey, kita susun jus sini kita. Okey, di bahagian tepi dia. Okey. Kira ni makan mentah-mentah macam tu lah kan? Okey, lepas tu semua sayur-sayur ni kita boleh makan mentah kan. Yang timun lagi. Okey. So kita letakkan sayur-sayur yang so kita letak mushroom. So saya percayalah sebab orang Korea ni cara hidup dia sama macam orang Jepun. So bila kita makan ni dia macam nampak kekayaan sebab ada warna kombinasi color tu kan. Warna dia menarik Sebab mata kita yang akan makan dulu kan. So dia tengok makanan tu menarik, kita rasa nak cubalah. Nak cuba masakan tu lah. Ini pun nampak macam dia nampak ada shining warna-warna campur tu, atraktif. Okay. Kalau orang yang suka makan sayur, dia akan suka makan
nasi ni lah, Korean mixed rice ni. Kita boleh tak banyak kan. Tak dalam bowl besar ke. Tak sayur banyak-banyak kan. Sangat sihat semua sayur. Okey. Kemudian letak baby spinach. Okey. Okey. Lepas tu kita letak daging dia. Kita letak daging. Bau daging ni pun dah menarik ya. Menarik. Dia bau minyak bijan. Okay, macam tu. Okey. Lepas tu Okey, kita letak seaweed yang kita potong halus. Okey. Kita letak dia punya sos. Sos yang terakhir kita hiaskan dengan sos. Okey. Dah nampak cantik. Okey, sos ni lah bahan perasa dia. Lagipun saya tadi pun dah ada rasa kan. So kita sprinkle sikit dengan sesame seed yang kita dah bakar sikit ya. So ini rupa bibimbap kita lah kita untuk tadi. hari ni. Okey, sangat mewah Sangat mewah lah dan rasa dia menarik dan kalau makan ni pun mengenyangkan lah. Sebab nasi dia pun banyak kan, portion dia banyak. Okey. So menu kita yang terakhir, okey, kita pun dah nak tutup dapur kita untuk hari ini dan juga pada semester inilah kan. So Okey, Chamber, Chef King, Chef Saif di belakang sana tu. Okey, selesai sudah untuk menu minggu ini iaitu daripada Korea. So apa kita ada untuk Korea? So kita ada traditional kimchi, kita ada japchae, noodles, kita ada bulgogi, dan kita ada juga mak untang, sweet stew. Okey, kita ada samgyetang dan akhir sekali kita ada bibimbap. Okey, anda semua boleh cuba di rumah. Untuk tugasan bagi menu Korea, ada satu resepi ataupun menu yang kita kecualikan daripada anda cuba di rumah sebab mungkin difficulty untuk dapat bahan-bahan dia. Apa tu Chef Amber? Untuk pelajar-pelajar asing cuisine, anda dikecualikan untuk menyediakan menu japchae. Okey, yang lain boleh buat seperti biasalah. Okey. So hanya perlu sediakan 5 menu sahaja daripada Korea. Daripada Korea lah. Okey. Ini adalah minggu terakhir untuk kami tim Asing Cuisine dan pensyarah daripada culinary kuliah hospitality dan kreatif bahagian culinary. Amat sedih setelah minggu-minggu kami punya effort ataupun berusaha untuk menyediakan yang terbaik untuk pelajar dan mereka yang di luar yang selalu meminta untuk merakamkan video-video masakan yang berbagai daripada berbagai negara terutamanya. So apa perasaan saya dengan Chef King? Sebenarnya saya sangat teruja lah daripada Indonesia sampailah ke Korea. Kita dah cuba dan share pelbagai menu lah daripada negara-negara tersebut. Saya pun first time, so kami mengambil kesempatan ini untuk mohon maaf lah jika ada yang mungkin different daripada kekurangan daripada kami. Betul kan, kami belajar sedikit demi sedikit lah. Jom kita belajar bersama-sama daripada video-video yang telah kita letak dalam sosial media. Saya juga merasa bangga jugalah dengan pencapaian studi kita sebenarnya, walaupun agak kesukaran mendapatkan barang secara online dan belajar secara online dan juga kekangan duit lah, kekangan kewangan untuk dapatkan bahan-bahan yang agak mahal, tapi sehingga ke akhir minggu terakhir semua boleh hantar melaluan, boleh hantar report dengan selamat lah, boleh
completekan dia punya task kan. Okay, di samping keadaan semasa yang tidak mengizinkan kita untuk bergerak lebih jauh lah. Okay. So kita pun mengharapkan keadaan kes COVID kita di Malaysia ni berkurangan lah, betul, dan reda lah. Okay. Sama-sama kita sentiasa memenuhi SOP yang telah ditetapkan oleh PKM juga. Okay. Okey, sebelum kita berakhirnya action di kelas atau rakaman yang terakhir, kami daripada Kuliah Hospitality dan Seni Kreatif ingin meminta anda di luar sana tolong like, subscribe dan share kita punya channel YouTube Posca Media untuk kebaikan mana ilmu ni kita boleh kongsi untuk semua orang. Akhir sekali daripada kami Di Posca Media. Okay, sampai jumpa lagi di hari dan saat yang akan datang. Okay. Okay, Selamat mencuba. Bye.